Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tami bi khair ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Kita bertemu dalam sesi live kita malam ni. InsyaAllah kita nak berbincang sikit satu tajuk yang pernah dibincangkan sebelum ni, tapi kita nak cerita sikit lebih dalam malam ni lah, iaitu yang bertajuk tentang probiotik. Probiotik dan juga immunity, immune system kita. Terpenting tu. Apakah kepentingan probiotik dan macam mana nak kesannya kepada sistem antibody tubuh kita. Itu nak kena faham. Okay. First and foremost, kita kena ulang balik apa sebenarnya probiotik ni. Probiotik ni ramai yang keliru, ramai yang confuse. Okay. Boleh dapatkan buku saya ni. Probiotik dan prebiotik. Saya dah cerita apa sebenarnya probiotik. Kita tengok apa sebenarnya probiotik. Sebenarnya basically probiotik adalah kuman. Kuman, tapi dia kuman baik. Dia kalau kuman baik yang hidup dalam kita punya usus dekat tubuh kita ni, dalam mulut ada, dalam hidung ada, dalam usus ada, dekat kulit kita pun ada probiotik kan. Di seluruh tubuh kita sebenarnya ada probiotik, dan antara fungsi-fungsinya adalah melindungi tubuh kita daripada jangkitan kuman. Nampak tu kepentingan. So kita kena bezakan dua istilah ni. Satu ialah probiotik, satu lagi lah prebiotik. PRO probiotik dan PRE prebiotik. Apa beza dia kan? Pro tu maksudnya kumannya, haiwannya, binatangnya. Tu dia kan. Pre tu maksudnya makanan kepada kuman tu. Kalau nak bagi analogi mudah dia, macam probiotik tu ayam lah kan. Dia punya prebiotik tu ialah dedak ayam tu. Kalau kita nak beli ayam, kita bagi dia dedakan, bagi dedak, bagi jagung, bagi makanan kan. Maksud makanan kepada kuman tu adalah dipanggil sebagai prebiotik. Yang mana kedua-dua ni penting. Macam kita nak beli ayam lah. Kalau kita nak beli ayam tak bagi makan, matilah ayam tu kan. Macam tu maksudnya, kebulu ayam tu kan. So samalah kalau kita nak menternak probiotik dalam usus kita, dalam tubuh kita, kita kena bagi dia makan kan. Dan makanan kepada probiotik tu adalah prebiotik. Mudah nak faham kan? Macam tu. So majoriti probiotik kita ni sebenarnya berada di dalam usus kan. Terutama ni di dalam usus besar kan. Sepanjang usus kita lah, dan paling banyak dalam usus besar kita. Ikut kajian sebenarnya dia dapat berapa trilion sebenarnya, trilion yang probiotik ada dalam tubuh kita. Sebabkan macam tu banyak Allah letak kat tubuh kita, mesti ada fungsi dia yang special kan. Itulah penting kan, kajian terkini. Sebenarnya banyak kajian tentang probiotik ni selepas tahun 2000. Sebelum tu kurang lah. Banyak pemahaman manusia tentang probiotik sebenarnya sangat-sangat kurang sebelum tu. Sebab tu kita tak pernah dengar banyak sangat tentang probiotik kan. Selepas tahun 2000 baru banyak kajian lah. Sebab dia sebenarnya bermula daripada kajian tentang Human Genome Project, mengkaji tentang genetik manusia secara lengkap kan, genom manusia lah. Dan masa kajian dia dibuat, didapati ada banyak bakteria yang dia terkaji juga genom dia. Dia ini genom bakteria kan, kenapa lah ada kat manusia. Dan selepas kajian dia mula saintis menyedari bahawa dalam tubuh manusia ni banyak sangat rupanya kuman-kuman yang memang duduk secara fitrah ni di dunia, di dalam tubuh manusia kan. Di seluruh tubuh kita kan, daripada kulit masuk kat lubang hidung, kat mulut kita, saluran makanan kita, saluran pernafasan kita pun ada probiotik. Kita masuklah dalam perut sampailah ke hujung tubuh, ada usus besar, usus kecil dan sebagainya kan. Dan mulalah dia mengkaji sebenarnya, rupanya sebenarnya kan probiotik ni ada banyak fungsi. Bila didapati populasi probiotik dalam tubuh kita terganggu, maka dapat banyak masalah kesihatan. Itu sebenarnya. Dan kat sini kita bincang antara dia kan, fungsi utama probiotik. Fungsi probiotik ni banyak kan, tapi antara fungsi utama dia lah yang sebenarnya membantu memperkasakan atau memperkuatkan sistem antibody tubuh. Kita ingat 70% sel-sel immunity kita berasal daripada usus, dan majoriti probiotik ada dalam usus. Itulah kaitannya. Jadi bila berlaku gangguan probiotik dalam usus kita, akan berlakulah gangguan kepada sistem immunity tubuh.
Kan? So apa benda yang boleh mengganggu probiotik dalam usus ni? Antara yang paling utama adalah makanan lah. Sebab makanan yang masuk ke situ lah kan. Jadi kalau kita memilih makanan-makanan yang menyebabkan kematian probiotik ni, maka probiotik kita matilah kan, kurang lah, betul tak? So apa benda makanan-makanan yang membunuh probiotik kita? Yang paling utama adalah makanan proses. Gula pasir secara khususnya. Kita kena baca buku ni. Kan? Sebab tu makan gula banyak, immunity kita jadi rendah. Sebab tu orang yang gula dia tinggi dalam badan dia, macam diabetes, immunity dia rendah. Sebab gula ni membunuh probiotik, sebalik pula. Probiotik di dalam usus. Itu kisah dia, faham tak? So, penting. Ini penting, ini musuh dia kan. Ini musuh dia. Faham tak? Itu kisah dia kat situ. Kan? Jadi kita kena faham. Kalau kita faham bahawa kepentingan probiotik ni sangat-sangat penting, kita akan jaga sebenarnya. Kita jaga keseimbangan probiotik dalam tubuh kita. Sebab kalau kita tak jaga dengan betul, kita dapat penyakit. Dan penyakit antara ni yang kita takut sekarang ni kan. Kalau kena jangkitan COVID, kalau imun sistem kita lemah, masalah lah kita. Masuklah dalam ICU kan. Itu kalau nasib baik 50-50 kan. Ada umur, survive. Tak ada umur, masuk dalam kubur. Itu dia kan. Itu yang kita tak nak. Jadi itu yang kita kena jaga. Sebab tu penting jaga sistem antibody tubuh kita. Jangan kita merosakkan dia dengan mengambil makanan-makanan proses kan. Makanan proses yang kaya dengan tepung gandum, ada gula, ada trans fat kan, ada pewarna, pengawet, segala macam benda yang tak elok dalam tu akan merosakkan probiotik dalam tubuh. So, apa makanan pula yang merangsangkan probiotik? Secara konsep dia makanan yang tinggi serat. Apa pula makanan-makanan yang kaya dengan probiotik? Ni dia. Makanan yang kaya probiotik yang ada kat Malaysia ni, nampak tak? Ni semua orang tak tahu berat lah, bukan orang Malaysia lah tak tahu makanan ni. Ni, saya kat Melaka sekarang, tu yang dalam botol. Itu sangat popular di Melaka. Cencaluk. Cencaluk yang ada cili, cencaluk tak ada cili sebelah kan. Cencaluk sangat kaya dengan probiotik. Lepas tu sebelah tu apa? Tempoyak. Ni musim durian banyak ni, saya tengok orang jual durian kat Facebook pun ada jual durian, kat tepi jalan pun jual durian, sepah pun jual durian kan. Banyak betul durian sekarang kan. Jadi kalau tak habis makan, kita boleh simpan sebagai tempoyak. Setahun pun dia tak rosak. Sebab apa tak rosak? Sebab ada kuman baik dalam tu. Dan walaupun dah setahun buat tempoyak pun tak, kita boleh buat sambal, kita makan tak sakit perut. Sebab yang ada kuman dalam tu ialah kuman baik. Sebab dia tak sakit perut. Yang kat bawah tu belacan. Kat Melaka ni banyak kat belacan. Belacan pun sama. Diperamnya, ditumbuknya, udang geragau tu kan. Sampai lenyek-lenyek, lepas tu buat belacan, tak garam kan. Peram gitu. Jadi banyaklah probiotik dalam belacan. Yang sebelah dalam botol tu budu. Semua orang tak tahu budu pelik lah kan. Budu popular kat Pantai Timur kan, kat Kelantan utama dia kan. Makanlah probiotik. Budu dibuat daripada ikan bilis yang diperam. So maksud dia semua makanan yang diperam mengandungi probiotik. Sebab tu bila kita makan, kita tak sakit perut kan. Sebab zaman dulu, sebelum adanya elektrik, tak ada peti ais. Kan, kalau macam contoh tempoyak tadi kan, musim durian datang setahun sekali, punyalah banyak durian, takkan nak makan semua kan. Jadi separuh dia disimpan sebagai tempoyak. Campur garam ni tempoyak lah, mudah je kan. Sebab zaman dulu tak ada peti ais. Kalau peti ais boleh simpan durian fresh tu boleh makan kan. Tapi kalau dah tak ada peti ais, nak simpan, nak biar rosak, rugi lah. Dia boleh buat tempoyak. Jadilah dia sambal, boleh buat sambal tempoyak, boleh masak tempoyak kan. Jadilah tu makanan yang kita boleh makan sepanjang tahun. Itu konsep dia. Jadi sebab bila makanan tu diperam, tumbuhnya kuman-kuman baik dalam dia, maka dia menjadi sumber probiotik yang baik di dalam usus kita. Sebab tu orang dulu sihat-sihat sebab banyak makan makanan yang diperam. Orang zaman sekarang kurang makan. Salah satu sebab kita senang nak ada simpan, sebab kita ada fridge. Itu salah satu faktor lah. Of course, faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan kenapa sekarang ni orang zaman sekarang probiotik dia kurang, ialah sebab faktor banyak sangat makan antibiotik. Kan? Yalah, pergi hospital kalau demam sikit, doktor bagi antibiotik. Kan demam lagi, antibiotik. Antibiotik tu membunuh kuman baik tu, jadi kurang. Itu satu hal. Lagi satu hal, banyak juga haiwan-haiwan ternak ni yang diinjek antibiotik, dibagi makan antibiotik. Dalam makanan dia letak antibiotik. Sebab didapati bila haiwan ni dicampurkan antibiotik dalam makanan dia, haiwan tu cepat gemuk. Nampak tak? Itu sebenarnya. Jadi bila dia cepat gemuk, dia sukalah dia bagi. Jadi masalah dia, sisa-sisa antibiotik tu ada dalam daging haiwan tu. Bila kita makan,
dia pun masuk dan memusnahkan probiotik di dalam usus kita. Itu antara punca-punca lah kenapa probiotik jadi kurang dalam masyarakat zaman sekarang. Sebab tu kita tak sekuat dulu kan. Lebih-lebih pula penyakit diabetes lagilah lemah kan. Dia pula masalah lain, penyakit lain kan, penyakit kanser lah, hipertension lah, kardiovaskular lah kan. Ini semua melemahkan lagi kita punya immune system kita kan. Makan pula banyak gula lagi, makan pula makanan proses, makan pizza lah, makan kek lah, makan biskut lah kan, makan roti lah, ni macam semua tu. Ini semua sebenarnya adalah punca-punca kenapa kita punya probiotik jadi lemah. Sebab tu nak hidup zaman sekarang ni, kita kena berusaha meningkatkan probiotik dalam makanan kita. Makanlah balik, makan tempoyak tadi, budu tadi, cencaluk tadi, tempoyak tapai tadi. Tapai saya lupa tinggal tapai. Tapai pun ada probiotik boleh makan tapai, tak ada masalah. Walaupun memanglah tapai tak ada gula, tapi tak ada masalah, sikit je, takkan makan sebesin kot kan. Agak-agak je. Apa pun sebenarnya sumber probiotik ni, kita makan sikit je, tak ada banyak-banyak kan, cukup lah. Sebenarnya di seluruh dunia ni, setiap masyarakat ni ada makanan-makanan yang dipegang masing-masing lah. Macam kita tengok teh kombucha ni, contohnya teh kombucha, nampak tak? Nampak teh kombucha, bumcha brew lah. Teh kombucha, nampak tak? Kombucha tea tu gambar kombucha tu. Serkot, ini bukan kita kan, tapi serkot ni lah sebenarnya kobis yang diperam lah kan. Kefir antara je kan. Kefir tu macam yogurt juga, tapi dia punya kuman dia lain sikit lah. Yogurt satu lagi lah, yogurt. Macam kat Jepun dia ada miso soup, dia ada di Asia Tenggara ni kita ada tempe pun ada probiotik kan. Dan juga banyak juga roti yang dibuat dengan cara diperam dulu, dipanggil sourdough bread. Nampak tak? Soalan gastrik boleh makan budu, apa saya tak boleh? Itulah ubat dia. Tak? Ikan jeruk ada probiotik, ikan jeruk ada. Yang tadi ikan masin. Ikan masin tak ada. Sebab bila ikan tu dia kering kan, kuman-kuman semua mati kering. Tak boleh. Tapi kalau ikan jeruk insya-Allah ada. Ikan perkasam pun ada. Ikan perkasam pun ada. Sama lah tu. Sebab zaman dulu kan orang tangkap ikan banyak-banyak, tak tahu nak buat apa, dia buat perkasam. Dia buat ikan jeruk. Boleh buat ikan kering, tapi buat ikan kering tak adalah probiotik dia. Kan? Itu je. Kan? Ni soalan sama dengan gastrik boleh makan. Gastrik lah nak makan benda-benda macam ni. Nak baik gastrik kau kena ada probiotik banyak dalam usus. Itu sebenarnya kena dengar sebelum ni live. Probiotik dan gastrik. Sebenarnya itulah punca dia kan. Sebab kita punya gastrik ni berpunca daripada kuman H. pylori dalam usus yang berlebihan, dalam perut kan, usus dalam perut yang berlebihan. Yang mana probiotik ni boleh membantu mengawal pembiakan kuman H. pylori dan boleh merawat masalah gastrik. Ada kan? Dia. Okey. Ini lagi satu soalan. Tepung beras boleh makan tak? Pasal tepung beras tu haram ke? Pasal orang diabetik tak boleh makan. Apa dah boleh? Boleh lah tak boleh makan. Jangan makan satu karung sudah lah. Itu saja kan. Itu soalan pelik-pelik. BP rendah boleh makan probiotik. Asal tak boleh. Persoalan dia. Atas sebab apa? Makan probiotik tu rendah lagi. Pengsan mati terus. Mana dah dapat idea ni? Kan sebelum tanya soalan, fikir dulu. Soalan tu logik tak logik kan? Naik motor boleh makan probiotik tak? Naik kereta proton boleh naik? Aku pun pening nak jawab kan soalan ni. Naik kereta peron sagar boleh naik makan probiotik tak? Kenapa tak boleh? Soalan macam itulah. Kan? Apa? Apa lagi nak tanya? Duduk atas kursi boleh makan probiotik tak? Kan soalan polik betul lah. Dan pun poning dulu lah kalau kan dah keluar cakap 9 ni. Kan dah. Keluar cakap kampung aku. Dah poning lah tu. Kan? Tak apa-apa punya soalan kau tanya Dan. Poning betul jawabnya. Tak apa bodoh tanya kan. Aduh salah tu. Kan dah keluar cakap 9. Okey. Sambung balik. Apa cerita ni dekat slide ni? Apa lagi makanan yang ada probiotik? Kan macam-macam sebenarnya. Setiap budaya ni ada. Kalau dekat Korea tu ada satu makanan namanya kimchi. Kimchi tu pun kaya dengan probiotik. Senang cerita kalau nak tahu baca buku ni. Baca buku probiotik. Dalam ni saya ada cerita pasal kimchi, saya ada cerita pasal cencaluk, saya ada cerita pasal apa dah? Ada gambar. Tempe ada. Apa dah? Tempe ada. Tempoyak pun ada gambar tempoyak asli tu nampak tu. Kan? Lepas tu yang best dekat bawah ni ada reference. Bawah ni. Saya ni buku macam tu. Ada reference kat bawah ni. So apa yang saya cakap tu ada kajian dia. Nampak tak? Contohnya cakap pasal cencaluk. Ni bawah ni kajian pasal cencaluk ni. Tak percaya ke? Kopi benda ni apa check kat Google tu tak ada kajian pasal tu. Tu je. Ni budu. Kajian tentang budu. Nampak ni yang budu. Gambar budu pun ada.
Pada kat bawah ni kajian dia. Ni kajian dia semua lengkap. Nah. Jadi semua ni ada rujukan. Kalau tengok siang. Even kat bahagian budu ni kan. Bahagian budu duduk sikit gambar ni. Ada tu journal dia. Journal reference kan. Jurnal saintifik yang menunjukkan sebenarnya dalam budu tu memang ada probiotik. Tengok kat sini tu kan. Kajian menunjukkan budu sangat berkhasiat membantu kesihatan dan kecerdasan otak. Kalau nak anak-anak kita smart, anak-anak kita ni belajar pandai, semua makan budu. Makan cincaluk, makan tempoyak. Semua probiotik ni juga membantu kecerdasan otak. Bagus. Banyak-banyak benda sebenarnya ni kita boleh baca. Ada nak baca. Baca nak dapatkan buku ni. Contact staff saya lah. Salah, senang je kan. Boleh beli kat klinik boleh, online pun boleh, beli kat Afiah pun boleh, beli kat mana lagi, Dr. Norman marketing ni agent pun boleh, agent-agent dan stokis kat luar tu pun boleh. Banyak sebenarnya sumber macam dia dapat kan. Okey, itu kisah dia. Balik pada slide tadi. Apa next punya slide? Nak tunjuk apa slide ni seterusnya. Apa slide ni? Ni gambar ni. Ni nampak lah. Ini sebenarnya nak menunjukkan berapa banyak sebenarnya kuman probiotik dalam usus tu. 10 kuasa 14. Banyak kosong, 14 kosong. Punyalah banyak. Dia bukan lagi ada trilion je ni, banyak. Yang lebih best tak? Ada lebih dari 500 spesies probiotik dalam usus. Punyalah banyak. Sebab tu salah satu strategi kita nak mengambil probiotik ni, kita jangan ambil satu je. Jangan makan tempoyak. Tak boleh. Atau makan budu. Tak boleh. Tak cukup lah. Dia kena kepelbagaian sumber. Maksud dia, ini makan tempoyak, besok makan caluk, lusa makan budu, tulat makan belacan. Contoh kan. Contoh apa tu? Ada hari makan pula teh kombucha. Teh kombucha. Mana dah dia? Teh kombucha. Boleh makan je. Kan? Ada hari lain nak makan kefir. Boleh. Tak ada masalah. Kan? Lagi satu sumber probiotik yang dapat free ialah pegang tanah. Dan apa guys spesies probiotik yang ada dalam kita punya usus, dalam perut kita ni, dia ada lactobacillus, dia ada streptococci, ada lactobacillus enterobacteria, enterococcus faecalis, bacteroides, bifidobacteria, peptococcus, streptococcus, ruminococcus, clostridia, lactobacillus. Ada satu yang dipanggil Saccharomyces. Saccharomyces ni ada dalam teh kombucha ni. Teh kombucha ni nama lain dia ialah cendawan Mekah. Orang cakap cendawan Mekah. Kenapa tanda-tanda Mekah saya tak tahu, tapi kalau tengok botol dia macam bentuk macam cendawan tu. Itulah Saccharomyces. Dia adalah contoh-contoh probiotik. Sebab tu teh kombucha ni memang sebenarnya ialah sumber probiotik yang bagus. Kos kombucha ni bukan orang Malaysia kan, tapi sekarang dah ada kat Malaysia, senang nak dapat. Kan? Okey, itu konsep dia. Tengok soalan lagi dia. Kalau ada kencing manis boleh tak makan berperam sekali tapai? Kalau naik motor boleh tak makan? Boleh, apa masalah ni kan? Orang kan saya cakap dia, orang yang mengalami masalah kekurangan antibody, dia orang ni lah yang perlukan makan probiotik. Kalau orang yang kekurangan antibiotik, dia orang diabetes. Orang diabetes lagilah kena makan tapai itu semua kan. Makan cenjaluk, makan belacan, makan tempoyak, makan lah kan. Kalau kita kata boleh makan, bukan masuk boleh makan banyak-banyak. Makan tu masuk makan je lah kan. Takkan nak makan tempoyak sampai 1 pinggan. Macam tu lah. Takkan nak makan tempe sampai 1 besin. Setakat makan dua bungkus tempe kecil, apa masalah dia? Kan kita ni kadang terlampau letak gula tak boleh, macam haram pula gula. Itu masalah kita ni. Kenapa boleh tanya? Bapak saya naik motor Honda Cup, boleh tak makan probiotik? Lotih dia nak jawab ni. Tak letih. Masalah. Kan? Bukan elakkan gula tu haram, elakkan gula tu minimum. Mana ada manusia boleh elakkan gula dalam zaman moden ni bang, Cik Kak kan. Cara soalan tanya ni kan, macam elakkan gula tu, makan ni gula mau tergolek mati. Ingat apa tu arsenik apa gula tu. Saya banyak kali dalam live saya sebut kunci kepada bahayanya gula adalah berlebihan. Boleh faham, cakap kuat pun faham. Berlebihan. Berapa persen gula dalam tapai tu. Kan? Janganlah melampau. Senang cakap, gula tu bukan macam haram babi. Babi besarnya haram, seekor babi pun haram. Itu cerita babi, bukan cerita gula. Faham? Itu cerita lain. Disebab dalam Quran dah sebut babi tu haram, clear.
Gula bukan macam tu konsep dia. Janganlah kita tak faham. Janganlah membuatkan gula tu macam benda haram macam babi tu. Faham? Tu konsep dia. Faham tak? So, isu dia bukan soal makan gula kena elakkan jangan makan langsung. Ada pernah jumpa ke orang makan gula seketul betul-betul golek mati dia? Orang yang seokok 10 batang pun nak mati kan? Macam tu lah maksud dia. Kan janganlah macam tu. Dia soalnya kita cakap kena berhenti, jangan jadikan dia tabiat. Jangan jadikan makan gula ni satu benda yang kita punya habit, suka hentam ikut suka makan banyak-banyak. Sebab kajian menunjukkan masyarakat kita makan gula sampai 100 sudu sehari. Itu yang jadi masalah. Kalau ikut WHO, pengambilan gula kurang daripada 5 sudu tak ada masalah. Apa masalah dia kan? Tapi kalau makan babi besarnya haram, tak boleh. Makan babi sekor pun haram. Itu cerita dia haram dalam konsep tu. Jangan samakan. So jangan salah faham. Faham betul lah konsep kan. Janganlah duk tanya-tanya seolah saya cakap elakkan gula. Kalau makan gula tolek mati. Kau nampak ke orang tolek mati makan gula? Kan ada orang 40 tahun makan gula, tiba dalam masa 6 bulan dia berhenti gula, dia boleh sihat. So apa masalah dia? Macam tu lah. Kan? Macam tu konsep dia. Badan kita ni Allah jadikan sangat istimewa. Bila kita taubat, kita boleh selesai salah dosa-dosa itu kalau taubat. Macam tu juga bila kita betulkan pemakanan, kita boleh pulih insyaAllah. Tapi kalau dah peringkat kat ICU dah itu susah lah nak berhenti gula. Apa cerita lagi dah kat ICU tu kan. Macam tu lah. So ingat words kena saya sebut kuat-kuat. Berlebihan. Baru bahaya. Bukan makan gula tu yang bahaya. Isu dia berlebihan. Sedar tak masyarakat Malaysia ambil berlebihan? Itu isu dia. Itu yang saya duk tekan tu. Maksud dia bahaya gula bila berlebihan. Bukan tak boleh makan langsung. Okay.